Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Ikhwan bin Batul Ihsan daripada Kumpulan 7. Pada kali ini kami akan membentangkan tajuk kertas kerja kami, iaitu Sekularisme, Faktor Penyebaran dan Langkah Mengatasinya dari Sudut Pandangan Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Ikhwan bin Batul Ihsan daripada Kumpulan 7. Pada kali ini kami akan membentangkan tajuk kertas kerja kami, iaitu Sekularisme, Faktor Penyebaran dan Langkah Mengatasinya daripada Sudut Pandang Islam. Jadi umum kita mengetahui pada saat ini, pada masa ini, terdapat fenomena serangan pemikiran ataupun ideologi ke atas umat Islam, khususnya di Malaysia, yang mana amat membimbangkan. Keyakinan dan pemikiran yang merosakkan ini mula melanda di negara-negara Islam, khususnya di Malaysia, sejak berakhirnya siri penjajahan barat di dunia Islam. Jadi penjajahan barat ini membawa masuk banyak corak pemikiran ataupun ideologi yang bersifat terbuka, antaranya juga termasuklah sekularisme. Jadi pada kali ini kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan, akan membincangkan secara mendalam, khususnya berkaitan faktor penyebaran sekularisme di Malaysia dan juga langkah ataupun cara untuk kita mengatasi daripada sekularisme terus menular, terus menyebar dalam pemikiran masyarakat, khususnya umat Islam di Malaysia. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam, mari kita kenal dulu apakah yang dimaksudkan dengan sekularisme. Sekularisme menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat bermaksud fahaman, doktrin atau pendirian yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Manakala sekular dalam bahasa Arab dari segi bahasa ialah al-ilmaniyah ataupun ilmu ataupun ditafsirkan oleh Imam Yusuf Al-Qardawi, yang lebih sesuai ialah al-ladiniyah ataupun al-aqidah, yang memberi maksud tiada agama ataupun tiada akidah. Manakala menurut A.S. Hornby pula, sekular bermaksud sesuatu yang tidak bersangkutan dengan rohani atau keagamaan. Sekular daripada perkataan bahasa Inggeris pula membawa erti kepercayaan bahawa akhlak, pendidikan dan sebagainya yang tidak didasarkan kepada agama. Jadi daripada tafsiran, daripada definisi daripada bahasa Arab, daripada bahasa Melayu, daripada bahasa Inggeris, dapat kita simpulkan bahawa sekularisme ini merupakan suatu fahaman yang mana ingin memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan keduniaan. Jadi kita dapat lihat dalam sejarah menuliskan bahawa bagaimana sekularisme dibawa masuk ke dalam Malaysia ataupun tanah Melayu ketika itu bermula sejak masuknya residen di tanah Melayu, yang mana mengasingkan kuasa sultan sebagai ketua agama yang menguruskan keagamaan dan residen yang menguruskan pentadbiran. Jadi seterusnya kita akan lihat bagaimana bermulanya penyebaran sekularisme di Malaysia secara lebih lanjut. Dipersilakan. Saya Nur Alia Marsyita binti Ahmad Musfariza. Nombor metrik saya 2020819576. Saya akan menerangkan tentang faktor penyebaran sekularisme di Malaysia. Faktor pertama bagi penyebaran fahaman sekularisme adalah undang-undang. Sekularisme dapat disebarkan melalui undang-undang apabila pemegang ajaran sekularisme mula berusaha untuk menjatuhkan ataupun menghapuskan undang-undang Islam dalam sesebuah negara. Dan hal ini kita dapat lihat bahawa kebanyakan negara telah pun sikit sebanyak memberatkan undang-undang barat. Sebagai contoh, Malaysia adalah salah satu negara yang menitik beratkan undang-undang British oleh kerana kita dijajah oleh British. Salah satu contoh yang kita boleh lihat bagaimana penerapan ataupun penyebaran sekularisme ini berlaku dalam undang-undang di negara kita adalah perkara 149, di mana tidak dititikkan soal agama, namun cuba dikedepankan tentang kemajmukan masyarakat, keharmonian masyarakat. Namun kita tidak boleh menafikan bahawa adanya juga undang-undang Islam yang diterapkan dalam perundangan di negara kita. Salah satunya
adalah perkahwinan Islam, pembagian harta. Kita sendiri pun untuk yang Islam kita ada mahkamah syariah. Seterusnya kita boleh lihat dari segi politik. Dalam istilah politik, penyebaran sekularisme ini digunakan bagi mengasingkan perkara berkaitan agama dan kerajaan. Hal ini juga dapat dilihat melalui perbezaan pendapat di antara kaum dan agama. Oleh hal yang demikian, dapat dilihat wujudnya beberapa parti politik dalam satu bangsa yang sama. Sebagai contoh, bangsa Melayu kita sendiri, kita ada berbagai parti politik yang memperjuangkan berbeza-beza ideologi. Politik agama itu sendiri merupakan satu pegangan ataupun ajaran yang sudah terang lagi bersuluh berbeza dengan politik yang membawa penyebaran sekularisme. Hal ini kerana perkara yang diperjuangkan adalah berbeza. Bagi politik agama, perkara yang diperjuangkan adalah bersifat ketuhanan, manakala politik sekular berlakunya penafian terhadap ajaran-ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatul Syazwani binti Nur Hisham. Nombor ID saya ialah 2021823264. Jadi saya akan menyambung tentang faktor penyebaran sekularisme yang seterusnya, iaitu melalui penulisan dan media massa. Jadi dalam era kini, masa kini, kita sedia maklum bahawa kemajuan dari segi teknologi komunikasi adalah kiat membangun. Ya, macam di masa kini dikabarkan bahawa mereka telah memperkenalkan sistem 5G di dalam kalangan komuniti kita. Hal ini menjadikan manusia semakin mudah untuk mendapatkan maklumat kerana segalanya berada di hujung jari mereka. Berbanding dengan zaman dahulu, orang zaman dahulu mereka teknologi komunikasi mereka adalah masih sangat rendah lagi. Jadinya untuk mereka mendapatkan informasi, maklumat adalah sangat terhad dan terbatas. Ya, oleh yang demikian, umat Islam pada zaman dahulu, satu-satunya sumber informasi mereka adalah melalui bahan bacaan seperti buku-buku ilmiah, akhbar. Jadinya mereka terpelihara daripada ideologi maupun budaya asing yang tidak baik, kerana perkara itu adalah sukar untuk menembusi mereka, akal dan jiwa mereka. Berbanding dengan masa kini, ya, dilaporkan bahawa 98.2% rakyat Malaysia mempunyai telefon pintar. Jadi apabila saya pasti setiap orang apabila bangun tidur, mereka akan terus membuka telefon pintar mereka dan mereka terus mendapat isu-isu semasa, apa yang terjadi masa kini ataupun apa yang terjadi pada masa tersebut. Persoalannya, adakah perkara ini baik ataupun tidak? Misalnya, anak muda zaman kini gemar mengikuti perkembangan semasa, trend, tidak kiralah dari segi fashion, teknologi, gaya hidup. Ya, apabila dengan adanya sistem teknologi yang maju di masa kini, ya, mereka mudah untuk mengakses trend di seluruh dunia. Ya, contohnya apabila mereka lihat di telefon pintar mereka trend di luar negara, pakaian mereka, ya, mereka rasa ingin mencuba pakaian tersebut kerana perkara itu adalah trend, kan? Jadi mereka ingin mencuba, namun perkara tersebut adalah bercanggah dengan agama. Ya, tapi apakan daya, mereka sudah terpengaruh, macam mereka ingin ikut trend, jadi mereka pun memakailah pakaian yang dia telah melanggar syariat Islam. Ada juga di kalangan sekelompok Arab muda yang takut ingin mencuba. Mereka berasa, ya, kerana mereka tahu pakaian itu berlanggar dengan syariat. Tetapi akibat rakan mereka telah mencuba, jadi mereka pun mereka tengok rakan mereka turut
ikut trend memakai pakaian tersebut. Jadi mereka pun mencuba-cuba, akhirnya mereka juga terjebak sama, melanggar perintah Allah. Ya. Dan perkara ini bertambah parah apabila mereka sudah lama-lama sudah kebiasaan hidup sebegini, akan hilang rasa malu, malahan bangga dengan perbuatan mereka dan menganggap cara pemakaian yang singkat, yang menjolok mata ini adalah cantik, walaupun realitinya ia merupakan sesuatu yang bercanggah dengan agama dan sudah semestinya dimungkiri Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebaran sekularisme yang terakhir adalah dari sistem pendidikan. Kita dari dahulu lagi, dari sebelum kita merdeka lagi, kita telah dimomokkan bahawa Barat adalah masyarakat yang diagung-agungkan, yang terpaling masyhur, ya. Jadi oleh yang demikian, hal ini termasuk juga dari segi pendidikan dasar pandang Barat dianggap sebagai sesuatu yang moden berbanding pendidikan yang telah diamalkan masyarakat Islam dari zaman berzaman. Hal ini kerana pendidikan berlandaskan Islam dianggap sebagai sesuatu yang kolot dan ketinggalan zaman. Kerana pendidikan berlandaskan Islam ini mempunyai banyak peraturan, banyak pantang larang, kerana perkara yang baik dan perkara yang jahat telah Allah beritahu di dalam Al-Quran. Jadinya golongan-golongan yang tidak sukakan peraturan seperti ini telah memperkenalkan pendidikan sekular bagi membolehkan setiap individu mendapat hak kebebasan untuk berfikiran terbuka bagi melakukan perkara yang mereka mahu, tidak kiralah ia bercanggah dengan agama ataupun tidak, dan telah menerapkan budaya hak bersuara, hak individu ini kepada anak-anak mereka. Penting untuk kita mengawal sistem pendidikan sekolah ini, kerana apabila lebih ramai orang yang terdedah dengan ideologi sebegini, mereka akan mula terikut-ikut. Keadaan ini adalah sangat membimbangkan kerana agama Islam itu sangat menegah umatnya daripada melakukan perkara yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal yang demikian, sebagai umat Islam yang berwibawa dan beriman, kita hendaklah bersama-sama menghalang ideologi sekularisme ini daripada menjadi bertambah parah, kerana sekularisme adalah musuh kepada agama. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira binti Nasruddin. Nombor pelajar 2021887522. Akan membentangkan tajuk berkaitan kesan sekularisme. Dari segi aspek impak dan kesan sekularisme, perkara ini lebih banyak memberikan kesan negatif berbanding kesan positif kepada umat Islam. Lebih-lebih lagi dari segi akidah dan pemikiran. Impak dan kesan sekularisme dapat dibagikan kepada 3 kategori, iaitu kepada individu, masyarakat dan negara. Pertama sekali, kita akan lihat kesan sekularisme kepada individu. Sekularisme boleh membentuk individu yang bersifat materialistik dan jauh daripada perkara-perkara kerohanian. Hal ini dapat kita lihat dalam sistem pendidikan Barat yang telah dicemari dengan sekularisme, di mana subjek-subjek agama diketepikan dan lebih menekankan subjek yang lebih berkaitan dengan duniawi. Seringkali kita lihat subjek-subjek agama akan diletakkan pada akhir jadual waktu harian, di mana waktu ini merupakan waktu yang kurang memberi impak kepada pelajar kerana pelajar sudah hilang fokus setelah seharian mempelajari subjek-subjek lain. Perkara ini dipanggil sebagai dualisme, di mana akademik dan kerohanian dipisahkan menjadi 2 aliran yang berbeza. Terdapat satu falsafah Barat yang menggambarkan perkara ini, iaitu beliau mengatakan bahawa ilmu metafizik dan akademik bersifat asing dan tidak boleh untuk disatukan kerana tiada titik persamaan antara fizik dan metafizik. Natijahnya, sekularisme akan berterusan menyebabkan manusia semakin terpesong dan menjauhi agama, sekaligus mempengaruhi minda dan cara pemikiran mereka. Seperti yang kita lihat sekarang, berlakunya penyelewengan yang terjadi akibat daripada kurangnya penguasaan di dalam sesuatu ilmu serta pengetahuan yang cetek dalam bidang agama, lalu menyebabkan pertembungan antara ilmu pengetahuan moden dan juga roh Islam, sehingga gagal untuk menemukan penggabungan dalam ilmu-ilmu tersebut. Bukan itu saja, sekularisme juga akan menyebabkan tercetusnya ajaran humanisme yang melahirkan pusat pembincangan semua perkara yang berkaitan dengan ideologi dan keterbatasan manusia.
Perkara ini sangatlah perlu dielakkan kerana boleh melahirkan individu yang berpemikiran dan bersifat sekular materialistik. Secara amnya, Islam menolak sekularisme kerana perkara ini lebih mendorong kepada ateisme. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Mahan dan saya akan meneruskan tentang kesan sekularisme terhadap masyarakat. Baiklah, kesan kepada masyarakat, secara khususnya sekularisme akan mempengaruhi sistem politik di mana hujah dan nilai sekularisme akan sering digunakan di dalam medan politik dengan beralasankan ciri-ciri serta nilai Islam tidak wajar dipraktikkan di dalam bidang politik kerana dikatakan ketinggalan zaman serta tidak selari dengan era moden dan globalisasi kini, seperti yang dinyatakan oleh Hofstadter 2013. Warga pendidik terutamanya perlulah sentiasa cerna akan rohani dan kepelbagaian agama dalam kehidupan di kalangan pelajar kerana dikhuatiri konsep sekularisme ini diterapkan di dalam diri pelajar secara tidak sengaja. Seterusnya, seringkali kita dapat melihat melalui mata kasar bagaimana masyarakat kini mudah sekali menerima nilai sekular untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian dan minda mereka sehingga kan sanggup mengenepikan agama sekaligus menjauhkan diri mereka sendiri dari agama. Sekularisme ini juga boleh dikategorikan sebagai satu bentuk penjajahan secara mental kerana sifatnya yang membentuk dan mengubah dasar masyarakat. Masyarakat sekular mempunyai sistem politik yang berasaskan kebebasan, kesaksamaan dan persaudaraan. Ia juga mempunyai adat dan tabiat yang berbeza sekali dengan masyarakat yang beragama. Apa yang dilakukan oleh sekularisme ialah cuba mempengaruhi masyarakat supaya konflik agama dapat dielakkan. Ia memfokuskan kepada ideologi sekularisme yang bermaksud bahawa manusia tidak akan terpengaruh dengan kepercayaan agama mereka. Ini akan membantu untuk mengelakkan konflik daripada berlaku dan akan lebih diselesaikan. Antara kesannya adalah mempengaruhi sistem politik, mengubah dasar masyarakat. Fokus terhadap ideologi sekularisme ini dilebihkan ataupun senang cerita diutamakan daripada konsep agama. Dan yang terakhir sekali ialah menyempitkan pemikiran orang ramai kerana sekularisme ini akan membuatkan kita macam berfikir agama itu, yang membuatkan kita berfikir bahawa agama itu tidak penting bagi mereka yang tidak beragama tersebut. Seterusnya, kesan terhadap negara. Baiklah, di negara kita terdapat golongan yang ingin menjatuhkan Islam ataupun menjatuhkan agama-agama lain, terutamanya agama-agama Yahudi ataupun agama yang bermusuhan dengan Islam sama ini. Baiklah, mereka akan menerapkan sistem sekularisme ini dalam minda pelajar sejak dari kecil dan akan membuatkan mereka resis ataupun benci terhadap yang terhadap mereka yang lain daripada diri mereka sendiri. Seterusnya, ajaran Islam yang tidak selari dengan sistem yang kerajaan ataupun sistem yang mereka lakukan. Ini akan membuatkan negara kita terpesong daripada ajaran yang kita terapkan selama ini. Seterusnya, sistem sekularisme ini menerima hak kebebasan beragama. Seperti di Indonesia, kita dapat melihat bahawa mereka selepas saja umur 18 atau sekitar 19 tahun, mereka bebas untuk beragama selain daripada agama Islam. Contohnya sebelum itu, keluarga mereka akan beramalkan agama Islam. Tapi setelah umur 18 ataupun 19 tahun, mereka bebas untuk beragama. Jadi, daripada hal tersebut, kita akan melihat ramai orang cuba untuk beragama selain daripada agama Islam. Ini akan menyebabkan sistem di negara tersebut kucak-kacir ataupun hancur. Sekian daripada saya. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izi Safia binti Ahmad Asyudi dari kelas CEE 242-3A. Hari ini saya ingin membentangkan tentang fahaman sekularisme, iaitu langkah mengatasi fahaman sekularisme dari sudut pandangan Islam.
Antara langkah yang dapat diambil bagi membantras fahaman sekularisme ini sehingga ke akar umbi ialah pihak kerajaan mengharamkan segala media yang berunsurkan fahaman sekularisme yang bercanggah dengan peraturan agama Islam. Media kini banyak memaparkan unsur-unsur negatif disebabkan oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Dengan pihak kerajaan mengharamkan media yang berunsurkan sekularisme ini, sudah pasti umat Islam akan berada di jalan yang benar dan tidak mudah terpesong. Dalam masa yang sama, pihak kerajaan juga perlulah mencari alternatif lain dengan menukarkan media sekularisme ini kepada bahan-bahan ilmiah yang lain yang lebih berfaedah yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Impaknya, umat Islam dapat memahami peraturan dan syariah Islam ini secara menyeluruh dan lengkap. Di samping itu, antara langkah-langkah lain yang dapat diambil bagi mengatasi fahaman sekularisme ini ialah dengan umat Islam mengaplikasikan peraturan dan syariah yang dituntut dalam agama Islam dalam kehidupan seharian mereka. Kita sewajarnya yakin dan pasti bahawa segala peraturan dan syariah agama Islam ini adalah benar dan tepat. Undang-undang Islam ini telah diaplikasikan sejak dahulu kala lagi sehingga kini kerana lebih lengkap dan sempurna berbanding dengan undang-undang jenayah sivil. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam kes pembunuhan, terdapat konsep pengampunan bagi mereka. Dan bagi kes zina pula, kita memerlukan saksi yang kuat dan kes kecurian pula memerlukan bukti yang kukuh dan teliti. Jelaslah bahawa undang-undang Islam ini mengenakan hukuman berdasarkan syariat Islam dan tidak seperti fahaman sekularisme yang berasaskan pemikiran manusia semata-mata. Justru itu, umat Islam mengamalkan undang-undang Islam ini dan insya-Allah fahaman sekularisme dapat dibantras sehingga ke akar umbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Fahmi bin Zaidi. Okey, antara langkah-langkah yang lain yang dapat diambil untuk membantras fahaman sekularisme dari pandangan Islam ialah melalui pendidikan kita. Pendidikan di negara kita mestilah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah yang berdasarkan dengan prinsip tauhid dan mengesahkan Allah SWT. Pihak pendidikan dapat mengadakan kelas pengajian agama melalui pelbagai cara seperti penulisan ilmiah, ceramah dan sebagainya untuk memperingati masyarakat akan bahaya sekularisme terhadap diri, keluarga, negara dan agama kita. Hal ini dapat membantu masyarakat kita lebih prihatin terhadap permasalahan ini agar ia tidak berleluasa dalam fikiran umat Islam. Para ilmuwan Islam pada masa kini berusaha untuk memberi kesedaran kepada umat Islam tentang bahaya sekularisme dengan menghidupkan sunnah dalam kehidupan dan mempraktikkannya. Apabila umat Islam berjaya menzahirkan keunggulan Islam, ia akan dapat membuktikan bahawa Islam dapat memberi kemajuan seperti bangsa lain walaupun tidak mengamalkan ajaran sekular. Akhir sekali, umat Islam juga berperanan dalam mengatasi fahaman sekularisme dengan mengagungkan tamadun Islam yang berjaya dalam pelbagai aspek. Umat Islam mestilah bersatu hati dalam membendung permasalahan ini dengan memupuk keazaman yang jitu dalam diri untuk mempertahankan dan memperjuangkan kegemilangan Islam di negara kita yang tercinta ini. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dapat kita simpulkan daripada perbentangan berkenaan sekularisme. Yang pertamanya, fahaman sekularisme menghancurkan kesatuan umat dan kekuatan Islam secara halus. Pada masa kini kita dapat lihat
Islam bukan berperang dengan senjata, tetapi melalui fikiran, ghazwul fikr, serangan pemikiran yang menghancurkan umat Islam secara halus. Yang keduanya, sekularisme merosakkan akidah umat Islam melalui pemisahan antara urusan dunia dan agama Islam. Dan yang ketiganya, generasi muda akan mudah terikut-ikut dan terdedah kepada ideologi sekularisme, pemikiran sekularisme ini yang khususnya menyerang melalui media sosial. Jadi yang perlu kita buat, yang pertamanya, kita perlulah ilmu agama perlu diterapkan dalam setiap lapisan masyarakat, khususnya golongan muda. Dan yang kedua, umat Islam perlulah mula menerapkan konsep Islam sebagai ad-din ataupun cara hidup dalam setiap aspek kehidupan. Dan yang terakhirnya, umat Islam perlu berusaha dengan pelbagai jalan bagi mencapai semula zaman kegemilangan umat Islam yang hanya dapat kita kecapi melalui dengan kita mengamalkan Islam secara keseluruhannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.